Belajar sungguh-sungguh sampai habis. Paling kurang tahu benda-benda Islam secara umum paling kurang. Okey, nak start ngajar. Okey, peringkat ngajar pula. Peringkat mengajar pula, maka tekankan. Perbanyakkan ilmu untuk disampaikan kepada umat dan sebagainya. Dan kita juga ada peringkat sebagai orang awam. Peringkat kita mendengar, peringkat kita belajar, peringkat kita bersungguh-sungguh pun kita kena tahu. Kalau saya katakan orang dah pencin, bukan lagi masa dia dengan anak-anak, dah habis. Anak dia dah kahwin, lepas tanggungjawab. Kamu uruskan kehidupan kamu. Aku nak sibukkan dengan urusanku dengan Allah yang banyak belum selesai, dan Allah dengan maha rahmatnya memberi tempoh umur yang panjang kepada aku. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu alaikum ma zaka minkum min ahadin abada. Ingat, kalau tidak kerana kurnia Allah, rahmat Allah, nescaya tak ada seorang pun yang akan bersih di sisi Allah selama-lamanya. Antara rahmat Allah dipanjangkan usia. Tapi yang kita tak sedar, kita tak tahu apa peranan usia ni. Ni usia 60 ni peranan dia apa, kita tak tahu. Akhirnya kita kembali zaman muda, buat kerja orang muda, belagak macam orang muda, jiwa orang muda. Orang nampak, oh haji orang tua tapi muda. Kita patut rasa takut. Jangan rasa bangga. Haji ni saya nampak umur 60 tapi macam 20 tahun. Kita pun bangga. So itu bukan masa untuk berbangga dengan gelaran, dengan manusia yang cuba labelkan kita muda. Ketahuilah itu merupakan kata-kata syaitan, kata-kata syaitan supaya kita terus lalu, supaya kita terus lalai, dan kita tak rasa kita tua, dan kita tak rasa kita dekat dengan kematian, untuk kita memperbanyakkan muhasabah dan sebagainya. Ad-Dailami meriwayatkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya berbangga diri dapat menghapuskan amal selama 70 tahun. Tabrani meriwayatkan seandainya kebanggaan itu dipersonifikasikan, yakni dibentuk, dijadikan satu personal sebagai seorang manusia misalnya, tentu berbentuk orang yang buruk. Sekiranya bangga tu boleh kita orangkan dia, maka dia akan jadi orang yang paling buruk, berkudis, berkurap, segala najis kotoran ada pada badan dia. Takkanlah kita nak jadikan yang ni teman kita. Kalau bangga tu boleh kita personalkan dia, jadi dia manusia sebagai kawan kita yang duduk dalam hati kita sekarang. Saya bangga, saya bangga. Kalau dia boleh keluar daripada hati kita dan jadi orang untuk kita kawan, dia orang berkudis, berkurap, cacat. Yang paling buruk kita tengok pun tak nak. Sebab itu saudara, hati-hati sifat ujub, sombong. Ada seorang ulama rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, namanya Bishr bin Mansur. Bishr bin Mansur ni saudara seorang sufi yang banyak muhasabah diri, dan dia orang kuat ibadat malamnya, siangnya. Orang rajin menuntut ilmu, orang yang rajin menyampaikan ilmu dan nasihat. Pernah satu ketika dia menyangka kat masjid tu dah tak ada orang. Dia pun solat panjang, solat. Tiba-tiba dia perasan melalui anak mata dia ada orang belakang. Tengok, lamanya Tuan Syekh ni semayang. Hebatnya Tuan Syekh ni, orang lain keluar, dia duduk dalam masjid lagi. Maka saudara, bila dia habis solat, dia jumpa orang ni, orang duduk tengok, pandang dia. Dia kata, Tuan, jangan Tuan terpesona dengan ibadat saya. Iblis ibadat lama pada saya, lepas tu kena laknat. Iblis ibadat lama pada saya, lepas tu Allah Ta'ala laknat dengan sifat sombong ni. Tuan jangan rasa hebat saya solat tu, tak ada apa, biasa je. Maka dia pun melarikan diri. Intinya saudara, dia cepat, kita katakan, membetulkan. Kerana secara umumnya kita tahulah, kalau kita buat baik, ibadat dan sebagainya, pasti ada pandangan manusia mulia terhadap kita. Maka jangan kita cuba paksa orang tutur perkataan tu. Apa pandangan awak terhadap saya? Oh, awak hebat, oh suka kita. Jangan. Bukan sebelum dia tuturkan, kita mati dulu buah dia. Saya ni orang biasa, jangan pandang lebih-lebih sangat. Orang biasa macam awak juga. Lebih-lebih pun lebih, kadang-kadang, kadang kurang, kadang lebih. Semua ni datang dari Allah, bukan datang dari saya. Ini taufik dari Allah. Tuhan nak ambil, Tuhan ambil balik. Tuhan boleh bagi pada awak, siapa-siapa yang nak bagi. So kita cepat-cepat cover line, supaya jangan sampai kita dengar dia puji kita. Tapi aneh kita lain, kita nak dengar dia puji dulu. Sebab itu kita duk periksa, cek, usul. Apa dia kata tentang kita, tentang saya, apa dia cakap. Baik, kita pun seronok. Popular, kita pun seronok. Hebat, kita pun seronok.
Walhasil dari itu semua panahan-panahan yang membinasakan kita. Ia umpama peluru-peluru yang menunggu untuk mematikan kita. Kita menyangka dia jambangan bunga, kita menyangka dia taburan bunga mawar, seperti memuliakan kita. Bukan, dia peluru. Peluru berpandu nak rosakkan kita. Yang akhirnya dengan sifat ujub, sombong kita, maka seluruh amalan kita buat terbatal. Kerana itu kita digalakkan ibadat-ibadat yang patut sembunyi, sembunyilah. Tapi yang patut kita jelaskan, kita kena jelaskan, terangkan. Tapi yang patut sembunyi, sembunyikan. Jangan sampai ada orang tahu. Ini kita katakan riyadhah kita, latihan kita, supaya amalan-amalan ini tidak terbuka. Kalau dibuka, biar Allah Ta'ala buka sesudah kita meninggal dunia. Kerana itu orang-orang yang kita katakan salafus salih, mereka tidak akan membiarkan pintu pujian itu terbuka. Waktu hidup mereka akan tutup. Sehingga mereka mati, maka ikut kadar yang Tuhan nak tentukan, pintu itu nak terbuka besar mana. Tapi masa hidup mereka akan tutup pintu pujian. Jangan orang menimbulkan fitnah. Sebab mereka banyak baca kisah, dengar kisah orang-orang yang asalnya baik, tiba-tiba Tuhan pusingkan hati mereka. Barangkali penyakitnya muncul. Ya, mereka duk kaji kenapa orang-orang yang dulu baik, kemudian Tuhan pusingkan hati mereka jadi jahat. Ahli syurga tiba-tiba jadi ahli neraka. Kata Nabi SAW, wa inna jannata aqrabu min ahadikum min syiraki na'lihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya syurga tu lebih dekat daripada selipar kita sendiri dengan tubuh badan kita. Wa innan nar aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Dan neraka pun sama, dia lebih dekat daripada selipar kita. Syirak ni maknanya, kalau kita pakai selipar dia ada tali atas tu. Orang Arab panggil syirak. Tali selipar. Tali selipar yang menyentuh kaki kita setiap kali kita berjalan. Jalan, dia sentuh. Ya, kalau tak ada tali, tak boleh jalan selipar tu. Sebab dari tali yang menjadikan kita boleh melangkah. Nak cerita, wa imma syurga, wa imma neraka, semuanya dekat dengan kita. Yang satu dekat bila kita bersyukur pada Allah. Yang satu dekat, neraka tadi, bila kita ujub dan sombong pada Allah. Dekat. Walau kita sembahyang, walau kita puasa, tiba datang ujub. Dekat dengan kita neraka ni. Walaupun amalan kita baik. Dan ini menjadi igawan ketakutan para alim ulama yang bertakwa pada Allah. Takut bimbang-bimbang mereka terkena dengan musibah-musibah seperti ini. Sebab ya, cerita iblis satu cerita yang masyhur tentang orangnya bagus. Kalau tidak, masakan Allah Ta'ala suruh iblis sujud kepada Adam AS, termasuk dalam kelompok yang diperintahkan, istimewa malaikat dan iblis. Tapi apa kesalahan iblis? Aba wastakbar, enggan dan sombong. Ia bermula daripada ujub, sifat bangga diri, megah diri. Akhirnya dengan sebab tu dia dilaknat oleh Allah. Sebab kalau iblis tak istimewa, takkan dia mampu bercakap direct dengan Allah, bertutur dan berdoa direct kepada Allah. La ughwiyannahum ajma'in, aku nak sesatkan semua anak-anak Adam. Dan minta, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, qala innaka minal munzirin. Wahai Tuhan, beri aku umur panjang. Lalu kata Allah Ta'ala, ya kamu Tuhan beri umur panjang. Di sini saudara, satu istimbat pengajaran. Orang minta doa panjang ni macam iblis kalau dia tak ada matlamat yang baik. Ya Allah, panjangkan umur. Nak apa? Nak jadi macam iblis? Iblis minta panjang umur. Iblis kata, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhanku, tempohkan aku, yang ini panjang umur aku sampai hari kiamat. Lalu kita pun minta umur panjang. Kita tanya balik kita, saudara minta umur panjang untuk apa? Kalau untuk terus melakukan maksiat, maka ini sifat iblis. Tapi umur panjang, mudah-mudahan saya dapat keinsafan pada mana-mana detik usia saya. Saya dapat buat kebaikan pada mana-mana peluang dalam usia saya. Sebab tu saya doa minta panjang, minta panjang umur. Sebab masa ni saya belum berpeluang buat baik. Mudah-mudahan dengan umur panjang saya berpeluang. Saya belum mampu beri sumbangan yang besar pada Islam. Mudah-mudahan dengan umur panjang saya diberi peluang untuk memberi sumbangan. Kalau macam tu minta doa panjang, bagus. Tapi seorang minta doa panjang tanpa matlamat macam iblis. Nak rendah sikit, Yahudi. Kalau nak rendah sikit lah, Ustaz, iblis kasar sangat, bagi Yahudi. Ini dua kelompok yang minta umur panjang, yang Tuhan rakamkan dalam Quran. Orang beriman tidak.
Orang beriman mereka doa ialah supaya jadi melakukan amal soleh. Mereka tidak peduli umur berapa. Orang beriman tak pernah peduli umur berapa. Sebab itu Nabi SAW tak pernah peduli umur dia berapa. Maka Allah Ta'ala tentukan umur dia 63 tahun. Dia boleh diminta macam Adam AS 950 tahun. Kalau Nabi terlalu pedulikan umur, dapatlah hidup panjang sehingga jumpa dengan kita mungkin, atau jumpa dengan datuk kita mungkin. Tapi Nabi tidak. Kerana orang beriman senantiasa rindu bertemu dengan Allah. Setiap kali mereka melakukan amal soleh, bila saya dapat jumpa Allah. Kalau mati sekarang, ya saya nak mati sekarang, supaya saya dapat bertemu dengan Allah. Itu sifat orang beriman. Kerana itu bila minta panjang umur, muhasabah balik, bagi peringatan balik. Untuk apa? Untuk meneruskan projek-projek duniawi yang merugikan akhirat kita, atau untuk menjadikan ia peluang bagi kita menebus kesalahan dan dosa kita. Mudah-mudahan cara macam tu Allah Ta'ala berkati kita. Ahmad menuturkan riwayat yang bersanad pada Abdul Rahman bin Auf bahawa Abdullah bin Amru dan Abdullah bin Umar bertemu di Marwah. Marwah itu Safa Marwah kat Mekah. Kedua-dua terlibat dalam perbincangan. Kemudian Ibnu Amru meninggalkan tempat dan tinggal Ibnu Umar sendirian. Beliau menangis. Sahabat lain bertanya, kenapa engkau menangis wahai Abu Abdul Rahman? Beliau menjawab, orang itu, maksudnya Abdullah bin Amru, mendengar Nabi SAW bersabda, siapa dalam hatinya terdapat sebutir kecil dari kesombongan, maka Allah akan menelengkupkan wajahnya ke dalam neraka. Pernah dua sahabat bertemu, Abdullah bin Amru bin Al-As dengan Abdullah bin Umar. Dua-dua Abdullah ni saudara banyak riwayatkan hadis. Abdullah bin Amru bin Al-As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan juga kita katakan sahabat yang disebut sebagai Abadilah, yang banyak riwayat hadis Nabi SAW. Maka mereka berkongsi hadis, apa yang kamu dengar, apa yang saya dengar. Maka bila bertemu Abdullah bin Amru dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru ni special sikit sebab dia pandai menulis. Dia mahir menulis, menyebabkan simpanan hadisnya lebih banyak berbanding Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar base dengan ingatan, kekuatan ingatannya. Walaupun dia menulis, dia tak mencatat banyak macam Abdullah bin Amru bin Al-As. Bila bertemu kongsi hadis, maka dia beri satu hadis. Aku dengar Nabi SAW bersabda, tak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi sifat sombong. Yang ada sebesar biji sawi sifat sombong, Tuhan telengkupkan wajahnya dalam neraka. So satu hadis menjadikan Abdullah bin Umar menangis, hingga menangis. Artinya betapa kuatnya kesan hadis itu kepada sahabat, dan betapa hebatnya hati yang merupakan bekas yang disebut dalam hadis Nabi SAW, bahawa Allah Ta'ala ada bekas-bekas di dunia untuk Allah simpankan peringatan, wahyunya, firmannya, perintahnya, larangannya. Bekas yang paling baik ada pada orang beriman, iaitu hati-hati mereka. So hati kita ni adalah bekas untuk menerima perintah Allah, larangan Allah, peringatan Allah. Cuma tengok jenis bekas. Kalau bekasnya tak berapa baik, maka kita tak mampu menyerap dengan cepat. Tapi kalau bekas baik macam para sahabat, lihat dengan satu hadis menjadikan mereka menangis muhasabah. Mereka duk bayang jauh, saya ni boleh masuk syurga tak? Walau mereka sahabat yang sudah mendapat jaminan syurga. Dan Nabi SAW telah menyatakan, ni'mal abdu Abdullah, ni'mal rajul Abdullah. Sebaik-baik orang, sebaik-baik hamba Allah ialah Abdullah. Nabi pernah puji Abdullah bin Umar sebagai sebaik-baik manusia. So kalau Nabi SAW tak akan puji ahli neraka, Nabi tak akan puji ahli neraka. Nabi puji ahli syurga. Tapi ahli syurga ni yang senantiasa takut akan neraka. Ahli neraka tak takut neraka. Dipermainkan, dipermudahkan, diselewengkan, dia abaikan. Ahli syurga walaupun dah dapat jaminan dari Allah SWT, mereka ni yang paling bimbang. Bimbang anugerah ini Allah Ta'ala tarik, walaupun Tuhan tak tarik. Kebimbangan itu saudara menjadikan mereka benar ahli syurga. Kerana itu bila kita tak ada kebimbangan ini, kita patut tengok diri kita balik. Saya kenapa cerita bab ni saya tak rasa bimbang langsung? Walau sombong tu setiap hari duk main dalam hati kita. Kenapa saya tak bimbang dengan hadis ini? Sahabat yang dijamin syurga bimbang, apa silap saya ni? Adakah saya ni banyak sangat buat maksiat?
sampai ia tidak mampu menjernihkan hati saya